nenek kepada dia mendidik ibu dia dan mertua mertua dia, mertua perempuan, ibu mertua, ibu mertua. Maksudnya kalau dia ada. Okey. Oh, pasal. Okey. Semula. Saat ni dah tu dah kah? Okey, semula Mula-mula step kita kena faham untuk kita memahami nenek, yang pertama kita kena tahu ni. Ibu. Moyang, nenek, ibu. Ibu, bapa. Moyang, nenek, bapa. Ibu, bapa. Moyang, datuk, bapa. Okey. Moyang, datuk, ibu bukan ahli waris. Itu kita kena faham. Lepas tu kita pun tengok salah silah dia. Mana moyang, nenek, ibu. Ni Ibu. Kemudian moyang, nenek, bapa. Ibu, bapa. Ibu, bapa. Kemudian moyang, nenek, moyang, datuk, bapa. Moyang, mana? Ni. Moyang, datuk, bapa. Okey. Setakat ni kita buat. Kalau atas lagi, dia akan pecah lagi. Kita akan faham lah. Mula-mula kita faham ni dulu. Nah, okey. Yang selain daripada tu, ibu, bapa, ibu. Dok. Sebab dia terpisah dengan ni. Ini ikut Datuk Rahimi, out. Ikut Datuk Rahimi, out. Okey. Ini dak lah. Datuk Rahimi. Okey. Itu step yang pertama. Yang kedua, kita memahami kedudukan ibu dalam dalam jadual tu, ibu dia mendinding mak dia dan juga tok tua dia. Tok tua dia. Maksudnya, bila ada mak, ni si mati. Anak kepada ibu ni mati. Bila ibu ni ada, bermakna hak ni tak dapat, hak ni tak dapat. Maksudnya, hak ni didinding, hak ni didinding. Ibu dia dinding ibu dia dinding tok tua dia. Nampak? Maksudnya, ibu sebelah bapa. Ibu dia dan ibu sebelah bapa. Itu yang pertama. Saya jadual saya tinggal dalam kitab tu. Saya tengok tak apa tak mai. Nenek yang lebih hampir sebelah ibu. Nenek yang lebih hampir sebelah ibu. Begitu juga itu step pertama. Untuk memahami keadaan seterusnya, andai kata ibu ni tak ada. Ibu ni ada. Bermakna hak ni tak dapat. Hak ni. Ibu, bapa, ibu. Ada ke dalam jadual ni? Memang dia tu adalah bukan ahli waris dah lah. Datuk Rahimi lah ketika ni dia. Step dia. Okey. Bila ada ibu ni, hak ni pun tak boleh. Hak ni pun tak boleh. Nampak? Umi, terima kasih. Okey. Payah Umi seorang nak buka pintu, senang dengan kursi dulu. Tak apa. Boleh? Nampak ni? Nampak. Okey. Habis bab ibu. Kita faham. Maknanya, kalau ada ibu, nenek tak dapat, nenek sebelah ibu, nenek sebelah bapak tak dapat. Andai ibu tak ada, nenek ada. Moyang sebelah ibu tak dapat, moyang sebelah bapak tak dapat. Gitu seterusnya. Okay? Faham dah tu. Yang kedua, kita pergi kepada bapak. Bapak, dia mendinding ibu dia dan bapak dia. Bapak ni. Okey, tu dia. Okey. Datuk si mati. Okey. Bila bapak, si mati masih ada bapak, dia mendinding, sekali lagi kita buat. Dia mendinding ibu dia dan juga bapak dia. Tetapi, dia tidak mendinding tok tua perempuan dia. Kalau ke Arab tu, dia ada. Mari saya pinjam ke Arab. Ke Arab. Bukan Arab ni. Oh ni. Ke Arab ni. Ke Arab ni ada.
Jeddah li'ab, dia mendinding ibu, minta maaf, dia didinding oleh ibu si mati, dan juga bapa si mati. Nampak? Dia didinding oleh ibu si mati, tak dapatlah, dan juga bapa si mati. Nak dia. Okey. Lepas tu wa kullu jaddah aqra minha mutlaqan. Mutlaqan ni sama jihah sebelah ibu ataupun jihah sebelah bapa. Nah. Maksudnya? Mana gini? Mana tadi? Nenek. Nenek. Nenek, mana nenek? Nenek mana? Okey, nenek yang lebih hampir sebelah ibu dan sebelah bapa. Saya terjemah gitu. Nenek yang lebih hampir sebelah ibu dan sebelah bapa, nah. Okey. Nenek yang sebelah hampir sebelah ibu dan nenek yang lebih hampir sebelah bapa. Okey, kita buat balik. Kita masuk tajuk lain pula. Okey, ni ibu. Nenek lah kita bubuh. Okey, nenek. Okey. Nampak? Nenek yang lebih hampir sebelah ibu. Okey. Bila salam warahmatullahi, sila. Baru 5 minit. Okey. Tak apa. Nenek yang lebih hampir sebelah ibu, maksudnya bila nenek ni ada, contohnya ibu ni dah tak ada. Okey. Okey. Nenek yang lebih hampir sebelah ibu, dia mendinding nenek yang jauh. Tua. Termasuk hok ni. Ni nenek. Ni. Ni minta maaf. Minta jauh tu. Tukar. Itu orang lain. Okey. Mana? Ibu. Okey. Nenek sebelah ibu, dia mendinding mutlakon, sama ada jihah sebelah dia jihah sebelah bapa pada ibu. Begitu juga bapa. Minha mutlakon. Begitu juga nenek sebelah bapa. Dia mendinding ibu. Tak. Dia mendinding ibu. Nampak? Dia mendinding nenek sebelah bapa. Ni sebelah bapa. Tetua dia. Okey? Dia dinding ke tak ni? Tak. Tak boleh. Macam juga ni. Serupa. Cuma asal lagi dia kata wa kullu jad adalat bihi. Jad yang berhubung dengan masuk benda lain. Okey. Datuk yang lebih hampir sebelah bapa. Datuk yang lebih hampir sebelah bapa. Andai kata ada hak ni. Ni datuk. Okey, datuk sebelah bapa, bila ada datuk ni maksudnya hak ni tak dapat, hak ni tak dapat. Datuk ni seolah mengambil tempat bapa tadi. Bila ada bapa, mak ni tak dapat, ni tak dapat. Datuk ni tak dapat, ni tak dapat. Cuma hak kita kena faham, kaedahnya nenek yang jauh sebelah ibu mendinding nenek yang dekat sebelah bapa. Akan tetapi nenek yang dekat sebelah bapa tidak mendinding nenek yang jauh sebelah bapa.
Okey. Nenek ni mati dah. Nenek ni, ibu ni mati. Nenek ni mati. Nenek ni ada. Jauh tak? Kebetulan hak ni mati dah, hak ni ada. Nampak? Dia jauh dengan ni. Adakah nenek ni mendinding? Tentu tak. Tentu tak. Kok mana nenek ni dia tidak didinding oleh nenek yang hampir sebelah bapa. Dia tidak didinding. Akan tetapi nenek yang hampir sebelah ibu, contohnya hak ni pun dapat satu peneh. Sebab hak ni cucu kawin juga tapi mari daripada ni. Cucu kawin juga tapi mari pada anak dia hak jatah. Cucu kawin ni juga, adik-beradik semua sepok. Ataupun adik-beradik sebapak. Tapi adik-beradik sebapak dia didinding oleh adik-beradik semua sepok. Seibu jangan. Seibu puak. Tapi tak ada lah. Apa-apa tak ada lah. Keturunan dia tak ada lah. Anak saudara dia, anak pada tegak, tak jadi keturunan kawin tu lah. Setakat anak dia. Okey. Boleh? Faham? Itu nenek. Cara pembahagian dia. Marilah sini misalnya. Bila mari ada anak lelaki, ada anak perempuan. Anak lelaki ni mati awal. Ni pun mati awal contoh. Ada cucu perempuan anak lelaki. Okey. Ni ada cucu lelaki anak lelaki. Misalnya. Ada anak perempuan. Lepas tu, mula ni ada suami ke isteri. Ikutlah. Suami isteri. Suamilah. Buat. Suami. Tapi si mati ni, sebelum dia mati, dia nikah dengan seorang lelaki. Lepas tu, ada anak perempuan. Nak sesalah ke mana? Contoh ni contoh. Nak sesalah ke mana? Mula-mula kita kenal siapa dia dua ahli waris. Kok mana ni orang wajib? 5 orang lah, 5 orang. 5 orang. Ni orang lah. Suami atau isteri. Ni kau 5 ikut terpulang. Okey. Okey. Mula-mula si mati, hubungan dia. Oh ni suami. Dia cerai ke tak? Nak tanya dulu. Oh tak. Dia mati. Cerai mati. Mana suami? Suami, mula ni ada anak ke tak? Ada. Tak kira lah anak dia ni, dua ni kau. Ada anak belakang. Ada anak cucu belakang. Bermakna suami dapat 1/4. Kalau tak ada anak, 1/2. Okey, kita pun buat. Mana? Isteri 1/4 jika si mati tak ada anak. Kalau si mati ada anak, 1/8. Mana kita pun buat suami. Bapa kita pun buat suami dulu. Yang pertama, orang yang paling hampir dengan si mati. Yang kedua, Nabi bersedah kan? Al-hikul fara'idha bi ahliha. Kita letak orang hak fardu dulu. Sebenarnya hadis tu kita memahami Nabi kata bagi kepada orang yang mendapat fardu bahagian mereka. Jadi kita memahami di segi bilangan pun takkan kita nak beri baki dulu. Mesti kita kena bagi fardu dulu baru kita tahu baki. Okey, suami 1/4. Jadi si mati lagi meninggalkan siapa selain pada suami ni? Si mati meninggalkan anak perempuan, 2 anak perempuan. Anak perempuan. Lepas tu si mati meninggalkan siapa? Cucu perempuan, anak lelaki. Nasib baik ada cucu lelaki, anak lelaki. Kalau tak ada cucu lelaki daripada anak lelaki, contohnya kalau tak ada. Mahjub cucu perempuan. Sebab dia didik oleh 2 orang anak perempuan. Boleh. Anak perempuan ni kalau seorang, cucu perempuan dapat berapa? Dah 1/6. Cucu perempuan daripada, ingat hadis daripada Abu Musa Asy'ari. Seorang mari jumpa dengan dia, dia kata si mati tu meninggal seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan daripada anak lelaki dan meninggalkan adik-beradik. Cuma dia tak sebut syakikah ke ataupun li'ab. Cuma dia sebut adik-beradik perempuan. Maka okey. Nak. Okey. Tengok dah.
Tengok dah. Mana hadis Abu Musa ni? Okey. Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa dia ditanya tentang hak pusaka seorang anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki dan saudara perempuan. Dia tak sebut saudara perempuan sepok ke sebab apa mereka tu dapat sama bahagian lah. Okey. Maka jawab Abu Musa Asy'ari, anak perempuan itu dapat kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sama sahabat ni. Yang saya jawapan dia sama dengan jawapan aku. Yakinnya dia. Maka ditanyalah orang itu, ditanya Ibnu Mas'ud tentang masalah tersebut beserta jawapan Abu Musa sebelum tadi. Macam dia pun royaklah Abu Musa royak gini. Kesalahan dia. Maka Ibnu Mas'ud jawab, jika jawapannya begitu sesungguhnya aku ni adalah orang yang salah ataupun orang sesat. Tengok cara sahabat dia ihtiram pandangan tu. Dia tak kata salah tu, aku salah. Aku salah, dia kata aku sesat dan aku tidak tergolong daripada orang yang diberi petunjuk, katanya Abu Musa Asy'ari. Maka keputusan aku masa ni adalah seperti mana yang telah diputuskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sandarkan kepada Nabi. Bukan kerana jawapan dia. Betul lah aku ni. Salah Abu Musa dah. Dia kata aku salah dah, aku sesat dah, aku terdiri daripada orang tak dapat petunjuk. Cuma keputusan ni aku ikut sebagaimana Nabi royak dia kata gitu. Iaitu bagi anak perempuan 1/2, bagi cucu perempuan daripada anak lelaki dapat 1/3. Sebab 2 kali 3 ni 1 kali 3 4/6. 2 kali 2 4, 2 kali 3 6. Itu. Faham tak? Bila Amir Aiman kata gitu, bila penerangan gini berdasarkan kepada hujah ni, bermakna kita pergi adalah. Ingat kan tak? 1 anak perempuan, 1 cucu, kok mana pun, cucu tadi dapat 1/6. Andai kata, contohlah ni, andai kata cucu ni ada 2 orang. Cucu perempuan. Andai kata. Okey. Aiman? Kok mana pun hak ni 1/2 tak boleh kosek. Wa in kanat wahidah falahan nisfu. Tapi hak ni dia akan berkongsi 1/6. Sebab kok mana pun ni hak Nabi royak melengkap 2/3. Nampak lah? 1/6. 1/6. Sebab dia pelengkap kepada tu. Manakala bakinya kata manakala bakinya untuk saudara perempuan. Itulah sebut al-akhawat ma'al banat asabah. Mana bakinya al-akhawat ma'al banat asabah tu hadis tu. Ija'alu al-akhawat ma'al banat asabah. Kemudian dimaklumkan kepada Abu Musa tentang keputusan Ibnu Mas'ud. Lalu dia berkata, jangan kamu bertanya kepada aku lagi selagi ada sahabat ini, Ibnu Mas'ud, di kalangan kamu. Itu hadis daripada riwayat Imam Al-Bukhari. Jelas Okey, clear. Kita balik semula kepada tu. Anak perempuan ada 2 orang. Bermakna dia dah dapat 2/3. Hak ni cucu perempuan anak lelaki. Bermakna hak ni dapat apa? Cucu. Okey. Cucu lelaki. Cucu lelaki kepada anak lelaki. Cucu lelaki anak lelaki. Dapat berapa? Asabah ke apa ni? Asabah lah. Bil ghairi ataupun asabah bi ghairihi. Apa maksud asabah bil ghair? 2 nisbah 1. Siapa dia hak akan dapat asabah ma'al ghair ni? Bil ghair ni, minta maaf, bil ghair, asabah bil ghair. Berapa orang manusia hak dapat asabah bil ghair? Ingat gini ya, Aiman. Ingat gini ya. Perempuan bila bersama dengan adik-beradik lelaki dia. Siapa dia? Anak perempuan. Bila bersama dengan anak lelaki. Cucu perempuan anak lelaki. Bila sama dengan adik-beradik dia hak lelaki. Hak ni sama ada adik-beradik ataupun sepupu dia. Okay? Ini sama ada adik-beradik dia ataupun anak pada hak ni pun. Ni sepupu dia ni. Sepupu dia ni. Nampak? Okay? Lepas tu, adik-beradik perempuan seibu sebapak bila bersama dengan adik-beradik
lelaki seibu sebapa. Kemudian adik-beradik perempuan sebapa bila sama dengan adik-beradik lelaki sebapa. Okey. Saya rakyat dua orang yang berkongsi satu penel ke? Orang yang ketiga berkongsi satu penel, siapa dia? Kena ingat. Orang yang berkongsi satu... Tak. Nenek tak berkongsi. Nenek Nabi kata dah, dia akan dapat satu penang. Okey. Yang pertama, orang yang berkongsi adalah adik-beradik ibu. Ingat mana? Hak berkongsi, berkongsi fardu. Yang pertama, adik-beradik lelaki atau perempuan ibu. Betul? Betul? Okey. Yang kedua, sani? Okey. Cucu perempuan anak lelaki bila dia bersama dengan seorang anak perempuan. Betul? Betul? Okey. Orang yang ketiga adalah sebapa. Salah. Adik-beradik perempuan seibu sebapa bila okey, betul. Adik-beradik perempuan seibu sebapa bila dia bersama dengan adik-beradik perempuan sebapa. Tapi dengan syarat ketika mana adik-beradik perempuan ni tak ada adik-beradik lelaki dia. Kalau ada adik-beradik lelaki dia, dia dapat asabah ni. Asabah bil ghaib dah. Bila asabah bil ghaib, kena ingat dalam pengiraan tidak ada dua baki dalam satu masalah. Dia ada saling berkait. Adik-beradik perempuan seibu sebapa, jika dia sorang, dia tidak bersama dengan adik-beradik lelaki dia dan juga dia tidak bersama dengan anak perempuan si mati. Kalau dia bersama dengan anak perempuan si mati, dia jadi mana anak perempuan si asabah ma'al ghaib. Bila asabah ma'al ghaib, kita tahu dia mendinding. Siapa dia yang didinding? Bermula daripada adik-beradik lelaki sebapa, pah ke bawah. Pah ke sepupu. Nampak dia tu? Okey. Contoh saja sebelum kita memahami hak ni. Contoh. Contoh. Si mati ada adik-beradik perempuan seibu sebapa. Si mati ada adik-beradik perempuan sebapa. Hak ni confirm 1/2. Makna kalau hak ni 1/6. Takmilah di sulusan juga. Kan? Dengan syarat ni kalau hak ni 2 orang, hak ni pun dapat 2/3 dah. Hak ni out. Hijab. Kecuali hak ni ada adik-beradik lelaki sebapa. Sebab dia akan jadi asabah bil ghaib. Tiba-tiba saya saja nak mikir di luar kotak sikit. Tiba-tiba si mati ada anak perempuan. Kalau si mati ada anak perempuan jadi kan? Hak ni 1/2. Confirm. Bagus tak main. Hak ni 1/2. Hak lain? Adik-beradik perempuan. Okey. Jadi apa? Jadi asabah. Manakala asabah bil ghaib ni? Hijab. Bapa dia dihijab? Sebab al-akhawat ma'al banat asabah. Bila asabah, dia bermula adik-beradik lelaki semua sebapa tu pun didinding dah. Manakala hak ni pun dinding juga. Tak dapat. Dia besar asabah ma'al ghaib. Asalnya dia tupek ni. Dia tupek. Dapat asabah ni. Tupek ni ada. Kalau hak ni tak ada, out dulu lagi dia. Nampak? Boleh? Penting ni. Ni hak jadi kita keliru ni, Aiman. Tu Risli. Ni kita jadi keliru. Apa hati dulu? Tak payah tanya. Maknanya,
orang yang berdapat 1/6 di kalangan ahli fardu adalah mereka-mereka ini. Cuma dia banyak prasyarat dia pula. Tu jadi kita pening tak? Boleh kita kena acak-acak buat. Tak nampak? Maknanya orang yang mendapat 1/2 dengan 1/6 dalam satu kiraan adalah yang pertama, anak perempuan seorang bila bersama dengan cucu perempuan daripada lelaki. Itu satu. Yang kedua, adik-beradik perempuan semok-sepok bila bersama dengan adik-beradik perempuan sebapa. Sama ya, dia punya kategori dia. Nampak? Dia dalam neraca yang sama. Okey. Habis itu. Kita pergi pada ni. Tiba-tiba nenek hak mana kita nak masuk sini ni? Kita nak masuk nenek ni. Tak usah masuk datuk lah. Nak masuk nenek. Nak masuk datuk boleh untuk mendinding. Tapi kiraannya berbeza. Nak masuk nenek mana? Nenek ni. Contohlah kita masuk nenek ni. Nenek ni. Maksudnya ibu ni telah, si mati ni telah kematian ibu. Nenek ni. Nenek ni ada, hak ni mati, wajib kita masuk selalu dah sini. Nenek sebelah ibu. Nenek sebelah ibu. Confirm 1/6. Sebab Nabi pesan 1/6. Jangan bobok. Tak apalah. Dia tua dah. Nyanyuk pula. Tak dengar pula. Orang pula tangguh dia. Tak payah 1/6. Kita ada pegang dia. 1/18 tak apa. Tak boleh. Nabi kata 1/6. 1/6. Okey. Lagi siapa ada? Hak ni ada. Hak ni ada kena berbuat. Nampak? Tapi kalau hak ni ada, hak ni tak ada. Hak ni ada. Dia dinding ke tak? Tidak. Dia tidak mendinding. Sebab bapak kepada bapak, datuk kepada bapak, moyang kepada bapak, dia didinding oleh bapak. Ataupun datuk ya. Datuk bila ada hak ni juga, ni pun tak boleh, mak pok dia pun tak boleh. Dia mengambil tempat seolah dia tu sepah bapak si mati. Nampak? Gitu. Ada tu. Tapi kalau nenek ni ada, nenek ni tak ada, nenek ni ada. Dia mendinding nenek yang lebih jah. Ibu bapa. Boleh ke tak? Ibu bapa. Boleh. Ahli waris. Ahli waris. Ibu bapa kan? Tapi dia lebih jauh daripada nenek yang lebih dekat. Nenek yang lebih dekat, dia mendinding nenek yang lebih jauh sebelah bapa. Manakala nenek yang dekat sebelah bapa, contoh hak ni tak ada. Ada hak ni. Dia tidak mendinding nenek yang jauh sebelah ibu. Power ke ibu mari. Boleh? Alhamdulillah. Bak nenek memanglah nak chair dia payah. Aiman kok mana kalau kiraan dia, kalau orang mari, sendiri tak? Kalau orang mari dia kata saya ni nenek kepada ni, boleh ke tak saya dapat pesaka? Kena tanya dulu. Awak ni nenek, kita pun buat silsilah. Okey, ni cucu awak mati. Ni mak dia, ni bapak dia. Kita mak kepada mak dia bukan mak kepada bapak dia. Gitu. Dia kata, saya ni cucu saya mati tu anak kepada anak tino saya lah. Nampak sini. Apa makna dia adalah nenek sebelah ibu. Dia gagah. Dia gagah. Bobo selalu dia gagah. Kalau nenek dia sebelah bapak, nanti dulu, tengok dulu. Sebab nenek sebelah ibu dia mendinding nenek sebelah bapak yang jauh. Tapi kalau dia sama taraf, masing-masing memperolehi 1/6. Okey, lah ni kita buat sama taraf. Masing-masing memperolehi ni sebelah bapak. Kalau sama taraf, masing-masing memperolehi 1/6. Bedak berkongsi hak ni. Okey, kiraannya siapa berani buat? Boleh? Boleh? Siapa berani buat? Li buat? Boleh? Okey, tak apalah. Ramai-ramai. Nak letak berapa ni? 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Nak letak berapa? 3 tak boleh? 12. Kalau ada 3 dengan 4, 12 lah. 12 bagi 4, 3. 12 bagi 3,
4 kali 2 8. 8 ni sebab besar pasal untuk 2 orang ni. 12 baginda 2. Tak ada. Ni, tak ada. Dah. Ni masalah dia panggil aun. Bermakna bahagian nanti kita bagi 3, ni 4, ni 2, ni 2. Cubik dah 15. Kita tengok pula aun. Kita tengok aun. Betul ke dak aun sebab ulama dia buat dah. Kalau 12, kalau asal masalah 12, dia boleh pergi ke aun berapa? Tengok masalah aun, kita tengok. Dia tak boleh lagi dengan kita. Aun. Ni aun. 2, 2, 7. 13, 15, 17. Betul. 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 200 berapa? Ya. Sama. Okey, kalau kita tengok aus sini, tengok. Okey. Nota tu nota saya. Dia kalau lari pada tu, salah lalu. Salah aus kita salah. Nak cari payah selalu lah. Aus saat ni. Aus ni 2, 2, 7. 2, 2, 7. 2, 2, 7. 2, 2, 7. Okey. Aus. Tengok. 6. Kalau muka surat 227 tu, nombor 1 tu, 6 tu asal masalah lah. Dia aukan kepada 7, 8, 9 atau 10. Manakala 12 dia aukan kepada sama ada 13, 15 atau 17. Mana selain daripada tu, salah. Kalau 24, hanya dia aukan kepada 27 saja. Makna, betul lah. Okey. Clear. Mana kalau kita nak bagi saka kat, kalau 30,000, hak ni 6,000, hak ni 8,000, 8,000, hak ni 4,000, hak ni 4,000. Mana cukuplah 30,000. Boleh? Sebab 30,000 kali 5, bahagi 15, 2 kali 3, betul? 30,000 bahagi 15, 2. Asal masalah dikali dengan saham. Maka keluarlah untuk pusaka. Sesar masalah. Nampak mudah ya kita buat. Tapi nak kenal mereka tu dulu tak meh. Maka sebelum kepada pengiraan, sebelum kita menguasai pengiraan tak meh, kita mesti menguasai salah silap. Tu je. Tu point dia. Kalau kita pandai kira Resli, kita pandai kira, kita tidak mendalami salah silap, pengiraan kita betul, tapi pembahagian itu salah. Maka bila pembahagian kita salah, bermakna kita meninggal waris. Sedangkan Tuhan kata, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya aku, kata Tuhan, telah memberi hak kepada orang yang berhak mendapat hak. Tiba-tiba kita tak bagi hak dia. Siapa yang silap? Kita. Betul. Sebelum pada tu, tadi ilmu yang lain kita perlu memahami suami ni. Dia ni kosah ke tak? Dia ni khalik siya. Kena ngesah dulu perkahwin ni. Andai kata berlaku penceraian dulu daripada cemar dia, bermakna dia masih beredah arwah suami dia, bermakna dia berhak mendapat pusaka. Tetapi edah dia 4 bulan 10 hari pula. Akan tetapi jika dia dikira sebagai mari haid dulu sebelum mati tak lagi, bermakna habis edah dia tapi dia tidak berhak mendapat pusaka. Bermakna itu ilmu yang kita perlu tahu. Boleh nikah lain? Beza tak boleh? Muju aku
Tak boleh putih pun. Pasal bukannya ada putih. Ada situ. Bukannya ada putih. Apa? Gohik Ghosta. Ada. Dekat-dekat negeri. Family. Tapi pembahagian pusaka zaman family memanglah dia buat untuk apa itu hiburan. Tapi sebenarnya kalau di segi pusaka kita ngaji ada yang salah kan? Salah kan? Pembahagian adik-beradik tu salah lah. Hak ni dapat mu hanya dapat rumah, mana boleh bagi gitu. Dia mana boleh takharruj. Dia kena bagi ikut faraid. Memang mereka tu dapat sama rata. Satu-satu-satu sebab anak tu 3 orang. Wahid, Wahab, Wahub. Satu-satu-satu lah. Kecuali ada Fatimah. Mana Wahid, Wahab, Wahub tu dapat 2-2-2. Fatimah so. Ni Wahid, Wahab, Wahub. 3 tu je. So. Memang sama rata. So. Tapi ikut pembahagian dia. Kalau dia setuju takharruj, tak apalah. Tapi satu-satu, hak ni dapat harta ni, hak ni dapat gedung mah, hak ni dapat ni, dia dapat rumah buruk, hak bakal utuh. Esok lusa dia kata. Adil dia kata. Ngelah adil ke? Ngelah kali. Kan dia bagi mula. Maksudnya 1/3 pada Ramli lah bagi. Ramli bagi ngelah. Adil lah ngelah. Memang mereka tu akan berkongsi 1/3. Hak ni 1/3. Sebab anak lelaki. Mana anak lelaki dapat 1/3? Betul anak lelaki tak dapat 1/3 sebab mereka berkongsi asabah baki. Tapi asabah dia tegak 1. Bermakna 3. Asal masalah 3, 1. Bermakna 1/3. Kan? Sebab itulah kalau orang ngaji faraid ni, bila kita menguasai faraid kan, kalau orang tekor kita, jangan kita tengok pada satu arah. Nah. Jangan letak. Pok saudara dia cucu. Pok saudara dia cucu. Kita pun tengok. Anak lelaki, cucu lelaki. Pok saudara tentu dia dinding oleh cucu. Tapi pok saudara dia cucu boleh ke tak? Saudara? Dia cucu. Saudara pada arwah. Pada siapa? Tu saya kata, faraid ni kalau orang soalan kita, jangan kita jawab satu arah. Pok saudara tadi adalah ni. Pok saudara kepada adik-beradik mula ayah dia lah. Pok saudara cucu. Bila ada pok saudara cucu ni, pok saudara ni lah yang mendidik cucu ni. Datuk. Sebab datuk ni didik oleh bapak. Bapak, ubuwah tak ada orang boleh dinding. Ukhuwah ada orang boleh dinding. Ubuwah bunuwah pula. Mana orang boleh dinding? Kecuali keturunan nenek. Anak dia boleh dinding cucu. Anak ni anak si mati. Sama ada cucu ni anak dia ataupun anak saudara dia. Nampak tak? Kita boleh baca banyak tu. Tapi jangan lari daripada gerah dia lah. Jangan lari pada gerah dia. Pukul tu misalnya pukul 1.25. Pukul 1.25. Pukul 13.25. Supaya juga. Itu juga. Mana ada pukul 13? Tapi kalau waktu kapten bel dia buat pukul 13. Sebab takut orang tukar AM dengan PM. Ada pernah berlaku. Malah cerita siapa dia. Tapi orang besar. Dia kata pukul tak apa, lambat lagi. Lambat. Tengok terlepas. Sebab dia duduk baca pukul 1. 1 tu bukan 1 tengah hari, 1 pagi. Pukul 13. Tak tahulah, ikutlah terpulai lah. Lagu mana pun. AM, PM. Pukul 1 tu adalah 1 PM. 1 PM ni 13. Okey. Yes. Boleh? Okey. Bermakna kita ni adalah betul lah. Sebab kaedah dia 12 kepada 3 kena. Tapi baca apa? Ikutlah. 13, 15, 17. Kalau tak ambil kira, boleh boleh boleh. Tak ambil kira tak. Nanti dulu semak dulu. Macam saya ni. Semak dulu betul ke tak? Sebab ulama dia wasif pedah.
Kalau asal masalah dua belah, au wajib dia akan berlaku. Kalau tak berlaku tak apa. Kalau berlaku lebih pada tu, mesti berlaku pada 13, 15 dan 17. Lebih pada tu, salah kiraan kita. Tu ya, sipil dia mudah ya. Tak salah. Kalau asal masalah 12, tu 14 au, salah boleh au. Kena kira semula. Okey. Boleh. Video ni sipil molek. Patu atas dalam tu. Atas dalam tu. Molek. Okey. Sesar masalah. Habis bak nenek. Faham molek tu nenek. Ni. Apa tu Tengku Azhar? Lagu mana tak main? Bak nenek. Pasal saya janji 2 kali kita nak ulas. Sebab kok mana kalau sekali soligah tak leh. Tak jejak. Yang pertama, kita nak memahami kedudukan nenek tu sendiri. Yang kedua, fungsi dia. Yang ketiga, kita tahulah dia punya apa tu bahagian dia. Yang keempat, cara pembahagian. Pengiraan. Dia kok mana kan? Dia buku kita tegak, dia kena ada tulis kat tangan kita. Tulis. Gapo dia hak kita tulis tak? Okey, hak ni tulis. Cuci tu tak apa ngaji. Kalau cuci, susahlah. Kalau cuci, dia orang panggil kalau dah betik juga, hak murah sekali lah. Kalau hak mahal tu kan, letak besi pun dia lekat. Dah betik juga, tapi ada dah betik. Saya tengok dah betik tu, kecil lah. Tapi, puluh-puluh ya. Padahal rupanya dah betik tu, buat tepek, apa ni? Papai pelik kereta. Padahal pun, kena air, kena hujan lekat. Ada juga dah betik juga. Dua ya. Boleh lekat. Lepas tu siapa di Kota Baru tengok tak ada nombor. Gitu je lah. Saya kak padahal. Lah. Memang saya buat. Lepas tu saya ngaji-ngaji pula. Buku ni malah pelawak bukan nak bangga diri. 10 kali kata lebih dah rasa. Itulah ya siapa saya bukan minta maaf nak bangga ni dak. Sebab tu kita nak bagi semangat. Sebab tu saya boleh wayak. Sebab kita dah menguasai. Walaupun begitu kita tak tinggal. Jangan riak pada diri bahawa kita ni dah tahu semua dah. Kita kena ada. Tapi benda ni soalannya kena ada dalam kita lah. Dalam diri kita. Kita bergerak. Okey. Beres lagu mana pun saya benda-benda hak tu saya mesej sipah gapo-gapo. Okey, sesar bak nenek. Lepas tu kita masuk dia pula. Cucu perempuan daripada anak lelaki. Okey, cucu perempuan anak lelaki. Kita ambil dah sikit. Sambil sejuk tu kalau-kalau tu boleh. Nah. Okey, boleh. Okey, cucu perempuan daripada anak lelaki. Cakap gambar dah. Senang lah, takut ada kebetulan atas dalam tu kau. Takut kita nak tengok balik. Aku terletak hari tu. Ya ke tak? Okey. Tapi bila benda tu masuk dalam grup kita, kok mana, lekat situ dah lah. Kalau kita pandai pun orang lain tak pandai, kita boleh minta. Okey, yes. Berapa orang hak berkongsi 1/3? 3 orang. Setakat ni kita dapat 3. Siapa dia? Siapa dia hak dapat berkongsi 1/3? Adik-adik? Seibu. Sorry. Padahal pun tak jawab pun. 1/2. Okey, berkongsi 1/2 siapa dia? Adik-adik lelaki atau perempuan seibu. Yang kedua? Anak perempuan bersama. Cucu perempuan daripada anak lelaki 2 orang. Okey, 2 orang pula. Apa tu? Yang kedua, yang ketiga? Adik-beradik perempuan sebapa bersamanya adik-beradik perempuan seibu sebapa. Okey, tak betul sikit. Adik-beradik perempuan seibu sebapa dulu. Sebab dia pegang 1/2. Dia pegang 1/2. Tak apa. Kita pakai pancak cuek. Okey. Cucu perempuan daripada anak lelaki.
Okey. Mula-mula kok mana tak main perasan tak? Apa tu peserta lah. Saya panggil peserta lah. Peserta perasan tak? Okey, tuan-tuan perasan. Bila gapo-gapo saya nak buat, saya akan pergi kepada salasilah dulu. Nah, supaya ini sebenarnya kunci dia. Okey. Mana letaknya cucu perempuan daripada anak lelaki? Ni mungkin anak perempuan, ni anak lelaki. Cucu perempuan daripada lelaki adalah cucu anak kahwin ni. Sama ada dia dua orang, cucu perempuan anak lelaki. Cucu perempuan anak lelaki, kita cucu perempuan anak lelaki. Okey. Kita bubuhlah sini soal lagi. Cucu lelaki anak lelaki. Kalau mari daripada keturunan ni, dok berlaku dah dah. Tu kita tahu. Dok berlaku dah tu zawil arham dah. Kita tahu. Okey, cucu perempuan daripada anak lelaki adalah ini. Ini okey, kita ambil sorang dulu. Sorang dulu. Okey, cucu perempuan daripada anak lelaki, sorang. Kita pedulikan mereka. Kita pedulikan mereka. Seolahnya mereka tidak wujud. Okey? Seolah mereka ni tidak wujud. Okey? Okey. Kita buat dulu. 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 Cumanya, cucu perempuan daripada anak lelaki, ayah dia ni mati awal. Okey. Bila dia keadaan gini, dia dapat berapa? 1/2. Berapa dia dapat 1/2? Sebab dia seorang. Sebab dia seorang. Okey. Kalulah dia dua orang, sama ada cucu perempuan daripada anak lelaki, dia dua orang atau lebih. Sama ada adik-beradik dia ataupun sepupu dia, cucu perempuan anak lelaki. Ini mati awal. Berapa mereka akan dapat? 2/3. Berkongsi 2/3. Okey. Bermakna fardu yang boleh dikongsi yang pertama 1/6. Yang kedua 2/3. Siapa dia yang berkongsi 2/3? Merekanya adalah 4 orang juga. Iaitu anak perempuan jika mereka lebih daripada 2 orang, cucu perempuan jika dia lebih daripada 2 orang, adik-beradik perempuan semok-semok jika dia lebih daripada 2 orang, adik-beradik perempuan sebapak jika dia lebih daripada 2 orang. Takut tu. Jadi anak perempuan kita peduli ke hak ni, kita peduli ke hak ni, kita peduli ke hak ni, hak ni kita peduli ke dia. Kalau dia seorang 1/2. Okey. Anak perempuan. Dia kalau seorang 1/2. Seorang senyawa. Dia panggil seorang diri. Tukar habis dah. Okey. Cucu perempuan anak lelaki. Okey. Cucu perempuan anak lelaki. Kalau seorang diri, saya nak kenalkan dia dulu. Okey. Kalau dia 2 orang, 3 lebih 2 termasuk sini. 2/3. Betul? Okey. Tapi andai kata salah seorang daripada mereka ni hidup, bermakna semuanya terdinding. Semuanya terdinding. Okey. Kalau dia tak ada, dia mati dah. Adalah cucu lelaki anak lelaki. Sini pun ada cucu lelaki anak lelaki. Cucu lelaki anak lelaki sama ada adik-beradik dia ataupun sepupu dia. Bermakna dia tak dapat tu, dia akan dapat asabah. Berapa dia? Bin Roy. Berapa dia? Nisbah 2/1. Iaitu cucu lelaki anak lelaki, cucu perempuan anak lelaki. Clear? Sebelum kita pergi kepada pendindingan. Clear dah? Faham tu? Okey. Okey. Siapa dia yang mendinding cucu perempuan daripada anak lelaki? Tengok situ. Auladun ibni.
yang mendinding dia adalah anak lelaki. Yang mendinding dia adalah anak lelaki. Ni pak saudara dia. Ni. Yang mendinding mereka tu adalah anak lelaki. Ni pak saudara dia ni. Ataupun ayah dia. Nampak? Mudah kan? Sebab itulah, kalau saya terai gitu tak faham. Tapi bila kita buat salah silah, kita faham. Siapa dia? Cucu perempuan anak lelaki ni dia dididik oleh pak saudara dia. Kita pun kata. Kita kali bila orang mai tanya gitu kan, saya sedih. Bila kita buat salah silah, betul lah kawan ni pak saudara dia. Pakak ya anak saudara, pak saudara dia, tapi sebenarnya dia dididik oleh anak lelaki si mati. Ni anak lelaki si mati. Okey, mana jadual tadi ni? Okey, tengok. Okey. Anak lelaki. Okey. Okey. Yang kedua, tak apa. Okay. Yang kedua, 2 orang anak perempuan atau lebih. Okey. Anak lelaki tak ada. Anak lelaki pak saudara kepada cucu tak ada. Tapi anak puan. Ada 2 orang. Anak-anak dia ni tak pakai, bukan tak pakai kerja. Zawil arham lah kau. Zawil arham. Tapi bila dia 2 orang, 2/3. Cuma saya nak tanya sikit. Dia ni mesti adik-beradik semua sepok kah? 2 ni mesti adik-beradik semua sepok dengan si mati kah? Ni, 2 ni. Anak perempuan si mati ni betul-betul adik-beradik semua sepok. Okay. Andai kata misalnya lah di luar kota, andai kata si mati adik-beradik semua sepok, dia seorang je. Seorang lagi rupanya mak kawan ni dia pernah ada suami. Dulu cerita lama. Bukan masa dia nikah, walaupun dia ni ada anak dah. Bukan anak dia. Masa dia nikah tu dia ni ada anak dah. Bukan anak dia, anak tiri dia. Tapi duduk tak lama, boleh anak seorang. Anak perempuan juga. Adakah anak perempuan ni sama taraf dengan ni? Yes, dikira anak si mati. Dia kira anak. Sebab tu saya kata waris si mati. Kok mana pun waris si mati. Tak kira lah. Lama tak email duk tanya. Adik-beradik semua sepok kau 2 ni adik sebab. Tak kira semua sepok kau, sebapak kau, seibu kau guna. Tapi si mati ni ada anak ke tak? Ada. Berapa orang? 2 orang. Tina ya Tino. Out lakor cucu. Tu. Suami mati lah itu tak? Mana suami dia mati? Suami yang mana ni? Suami dia mati. Ni. Bukanlah suami mati. Ni. Isteri ada. Suami mati. Isteri ada. Anak perempuan. Seorang ya? Anak dia seorang ni. Anak perempuan itu tak tidur. Enggak bela ada. Dia pertikaian si ibu sebapanya tak ada beradik saja. Jadi Yep. anak dia tak tidur. Adik-beradik dia baru ketiganya si ibu sebapa kalau kat dalam tu. Tak kira lah. Walaupun dia hak bawah dia dua tu si ibu. Tak kira sebab kita tiga berdasarkan si mati. Berdasarkan kepada hukum yang semati lah. Masa kiraan kita buat si mati. Jangan tinggal tulis. Si mati. Apa hubungan si mati? Okey. Anak perempuan. Anak perempuan. 2 ni adik-beradik tu lah kau. Dok. Hak ni anak pok lah dulu. Pok hak baru. Hak ni pok hak lama ni. Tapi 2 ni tetap adik-beradik seibu. Tak kira lah adik-beradik seibu ke berapa. Jangan mention atas kepala kita adik-beradik seibu. Dia dikira sebagai anak si mati. Clear? Apa ni? Nampak? Apa ni? Adik-beradik bila si mati tak ada anak lelaki, tak ada cucu lelaki pas bawah, tak ada pok, baru kita bicara bab anak. Kalau selagi mana ni kita bicara ni anak si mati. Okey. Bila ada seorang anak si mati, contohnya kalau seorang hak ni 1/6.
Bila contohnya kalau hak ni sorang ni. Sorang anak perempuan bermakna hak ni berkongsi. Okey, 1/6. Mana berapa orang dah kita dapat 1/6 yang berkongsi tadi? 3. Tadi saya buat dah tadi. Anak perempuan ataupun anak lelaki. Yang kedua, anak perempuan bila bersama dengan cucu perempuan. Tak kira lah cucu perempuan 4-5 ni orang kau, mereka berkongsi 1/6. Kalau 1/6 tiap-tiap orang habis. Kena ni orang habis dia. Okey. 1/6. Bermakna berapa orang cucu tu? Cucu perempuan anak lelaki, cucu perempuan anak lelaki, cucu perempuan anak lelaki, cucu perempuan anak lelaki, cucu perempuan anak lelaki. 5. 1, 2, 3. Mana? Oh ni. Oh ni. Contohlah. Okey. Contohlah. Okey tu. 3. Okey. Bermakna mereka berkongsi bubuh sini 1/6. Oh ni tetap 1/2. Okey. Kalau asal masalah berapa kita nak buat? Contohnya suami tak ada dalam. Kalau ada suami pun tak apa. Tak ada suami. 6. 6 bagi 2. Paruh pada 3. 6 bagi 6. 1. Jadi berapa? 4. Baki lagi 2. 2 nak pergi mana? Baitul Mal lah ke? Baitul Mal lah. Lepas tu, rod ni, dipanggil rod ni. Rod ni, dia kira Baitul Mal lah. Tapi, saya malah serabut lagi dengan tu. Betul Mal tu nak bagi juga. Mana? Kalau betul Mal tu nak bagi juga. Tu dia panggil rod. Rod saya ngajar suku sebab dia payah. Namun jadi pening. Rod sesuku. Bila ni kita bubuh, Baitul Mal dah lulu. Rod tu nak bagi tu bagi sama aja kan lagi. Tak. Rod dia ada cara dia. Mengikut mazhab Syafi'i dalam cara Baitul Mal. Tak kecil dah. Wajib. Okey. Nampak ni saya cerita dah. 2, 3, 4. Okey, tengok. Okey. Rod. Syarat rod memang betul. Dia tak ada ahli asabah sini. Semua ahli fardu. Kalau ada asabah, habiskan asabah lah. Itu yang pertama. Yang kedua, masih terdapat baki setelah ahli fardu mengambil bahagian mereka. Ada baki. Yang ketiga, tiada asabah. Betul lah. Yang keempat, Baitul Mal tiada negeri tersebut dan Baitul Mal tidak amanah dalam mentadbir. Ini dalam kitab. Suami atau isteri boleh mengambil bahagian secara rod jika tidak terdapat lagi golongan ahli fardu dan juga zawil arham. Nak ayat suami dan isteri dia tak berhak mendapat rod, hanya meningkat isteri. Dan si mati tak ada zawil arham. Si mati. Kalau si mati ada zawil arham, dia pergi ke zawil arham dulu. Nak ayatnya suami isteri ni hotlah sekali tak ada ahli fardu, asabah tu benarlah. Tak ada ahli, kalau ada asabah tak berlakulah rod. Kalau tak ada ahli fardu yang lain, tak ada anak perempuan, bermakna dia tak ada zawil arham, barulah rod itu dikembali kepada suami atau isteri. Jika terdapat golongan nasab bersama mereka, maka suami dan isteri akan mengambil dahulu bahagian mereka, kemudian baki kebahagiaan diberi kepada ahli waris nasab secara rod. Suami isteri wajib dulu diberi fardu. Dia ada hak lah. Sebab dia kita gitulah. Maknanya ni berapa? 1, 1, 1. 3. 3 bagi 1 tak boleh. 3 kali 6 18. Okey, 18 bagi 2 berapa? 9. Ni 1 kali 1 1, 1, 1. Berapa? 9, 10, 11, 12. Baki lagi berapa? 6. Waktu ke Baitul Mal. Bermakna 9 anak perempuan, 1, 1, 1. Maknanya 18,000 bagi, contohnya harta, bagi 18 kali dengan saham lah. Mana hak ni? Baitul Mal. Itulah. Kita nak faham. Kalau rod dia akan pergi. Banyak Baitul Mal. Misalnya kalau hak ni lah, kalau dia tinggal 18 hektar, nekah kepada Mal. Sebab itulah pada saya kita kena belajar bab rod. Penting. Untuk pewaris. Untuk pewaris. Tapi kena sepakat.
Nak sepakat tak mai. Maknanya hak ni keuntungan kita faham. Benda ni pula berlaku kepada waris kita. Okey, mari sini kita buat kira erot. Ambil lah persen. Kalau tidak pergi betul rumah. Pergi betul rumah. Nekah. Mana ni? Nak pergi ke betul rumah? Saya nak tanya saja. Kata nak sedekah lah apa. Terpulanglah. Cuma pengajian kaedah mazhab, bukan mazhab tu, mazhab Syafi'i. Tapi kalau apa tu zawil arham, kita pergi kepada mazhab ahli tanzil. Okey. Apa dia tak buat maksudnya apa? Ini tu dua way. Kita orang tu gini. Okey. Ada buku. Baca. Kadang-kadang benda-benda lagu ni nak jawab sensitif. Dah. Dia engineer biasa dia dah lah, dia mikir lagi. Tetapi kalau kita nak jawab sensitif, takut menyentuh. Tapi kita royak berdasarkan kepada ilmu pengajian kita. Maksudnya ada pembahagian tidak dia pergi kepada betul rumah, iaitu melalui kaedah rod. Tak salah kita belajar. Tapi kalau bagian ni pergi kepada mahkamah yang arif, ada satu. Dah. Okey, habis. Mana kita faham kedudukannya adalah cucu perempuan daripada anak lelaki. Kalau dia seorang diri, 1/2. Kalau dia lebih pada 2 orang, 1/3. Kalau dia lebih pada 2 orang tanpa adanya anak perempuan, 2/3. Tetapi jika ada anak perempuan seorang, dia dapat 1/6. Andai kata dia ada anak perempuan si mati ada 2 orang, 2/3 hak ni mahjub. Kecuali jika ada cucu lelaki, anak lelaki. Inilah penyelamat. Cucu lelaki, anak lelaki. Sebab apa? Baru dia dapat. Sebab ni dapat 2, 1, 1, 1. Okey. Ada 2. Ni dapat. Okey. Kita pun buat balik. Ni 2/3. Ni asabah bil ghaib. Yakni 2. Ni tak ada lah. Ni 1, 1, 1, 2 selalu. Kita buh situ selalu. Jangan kira lagi. Bubuh selalu dia. Hak dia. Lepas tu kita bagi. 3 bagi 3. 1 kali 2. 2. Mana seorang adalah tingkat awal. Kalau boleh tak usah tulis lagi. Kita tahu dah. Sama ada 1-1 ataupun 2-2. 2 tu ya. 1-1 atau 2-2. Lepas tu hak ni mesti baki lebih pada 1. Nak cukup 3. Jadi habis sesat 3. Cumanya hak 2 ni boleh bagi dia 1-1. Cumanya hak ni. 1 nak bagi ni. Cucu ni pula ni ngaji tinggi-tinggi belakang ni aku nak ni biar aku ni. Misalnya. Lepas tu lepas tu saya berkira. Masya-Allah. 5. Okey. 5 dengan 1 boleh bagi ke? Tak boleh. Mula-mula kita kena tanya hak ni dulu. Kalau tak boleh, baru kita pergi 5 kali 3. 15. Okey. 15. 15 bagi 3, 5. 5 kali 2, 10. Betul? Okey. Hak ni terus ya. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. 2. Betul lah. Sebab 2 kali 1, 2. Cukuplah 15. Boleh bagi ke tak? Boleh. Kalau 30,000 anak perempuan, 10,000 seorang. 5,000. Misalnya kalau minta maaf. Kalau 30,000. Kalau 30,000 betul. 23 daripada 30,000. 30,000 bagi 15, 2. 30,000 bagi 15, 2. 20. 2 kali 10, 20. Jadi 10 seorang. Ni 10 orang. Ni 10. Ni 10. Ni 20.
10 tu kena buat 5-5. Betul. 10 tu kena buat 5-5. Betul adik-adik Aiman. Okey, cuba kira dengan kalkulator. Ha. 30,000 bahagi 15. Itu 10. Ha ni. 10. Itu buat 2,000 apa? Asyik. Okey, 2,000. Ha ni 4,000. Dah pening pula dah. Okey, cukup. Betul. Saya kira. Boleh? Boleh. Ni cucu ni tupai atas cucu lelaki ni, walaupun hak ni baru umur 2 hari. Masa kahwin ni mati, natu dia tu tak beranak lagi. Masa kahwin mati, natu dia tak beranak. Bukan tak nikah, tak beranak. Bukan tak ngandung, tak beranak. Masa ngandung dah. Kena tunggu. Dia masalah kena tunggu ni serupa juga dalam masalah pembahagian pusaka untuk khunsa. Sama ada bukan khunsa muskil, khunsa ghairul muskil. Tak apalah kita akan masuk khunsa. Khunsa ni 2 anak ataupun 1 anak mana hak. Waktu back acting kau. Apa kita ngaji bab suku. Waktu bab khusus. Ulama telah bincang, cuma kita perjelas saja. Kita perjelas ya. Ulama dia bincang dah. Kita perjelas. Jangan kita buat benda baru. Salah dengan ulama. Itulah jadi cerita boleh tak boleh. Ulama sesadar timbul pula zaman dah ni tak ada pasal-pasal, jadi pecah. Baik begitu dulu Palestin, tak kira Syiah Sunni berapa kak nak lawan kafir dah. Mari mu semaya pahmaya mu ada wirid tak wirid kau ikut mu. Ya betul mu semaya ke dah. Okey. Dah. Tak apalah waktu kita tak usah bincang lah pasal benda sensitif. Tapi ulama bincang belakang dah. Buatlah. Kita duduk pasal ilmu benda-benda hak khilaf. Kita pegangan kita tu setara mana benar. Setara mana tak. Pada kita faham. Itulah. Balik ngaji juga semangat juga. Padahal kalau nak jadi imam paling tidak kena tengok bab fiqh bab apa, paling tidak Nabi tengok bak syuyuh, ketuaan. Dia ni lebih tua pada ni. Sebab orang tua ni dia ada pengalaman hidup dia. Tu dia ambil kira untuk menjadi imam. Kira. Tapi lah ni itu dalam kitab. Lah ni imam ni ada jawatan. Bila sudah diberi jawatan dia, setelah dia melalui proses temuduga, memang dia telah ada otoriti menjadi imam. Yalah jadi tekmen. Sebab itulah masa Tok Guru mari, saya ada dalam majlis Tok Guru mari tak imam, tak gamuk no. Dengar segi fiqhnya Tok Guru kat Allah. Dari segi akidah Tok Guru kat Allah. Tuan tahulah, segi akhlak jauh dengan kita. Tu tak imam kata Tok Guru lah. Tok Guru kata jangan. Fadhal. Yes. Tapi sebab Tok Guru menghormati kaedah yang telah dibuat. Nampak? Kaedah telah dibuat. Memang dari segi syekhnya belakang-belakang duduk ke dia lah. Lepas tu habis tepat lah Tok Guru kena jajaknya maya. Tak ada. Menghormati. Itu kaedah. Sudah kita tak imam sudah ajaknya kita. Memang bersilah. Tu katalah kisah. Okey. Sesar masalah. Habis bak cucu. Wallahu a'lam. Padalah nenek dengan cucu. Cucu pun cucu aja selit cucu jatuh. Okey, habis. Tanda situ. Allahu akbar. Alhamdulillah.